suara yang lain Okey, suara tu tutup. Okey, saya nak mula dah terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jadi yang saya hormati lagi kasihi Ketua Biro Wanita Masjid As-Saadah Kampung Bahagia Puan Hajah Rahani binti Husin, barisan AJK Masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal dan tuan-tuan Siak serta tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, seterusnya muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah. Jadi alhamdulillah untuk pengajian kita hari ini iaitu kitab Tanbihul Ghafilin yang ada kitab insya-Allah muka surat 14 hari ini Jadi untuk menambah keberkatan dalam majlis ilmu kita hari ini, marilah sama-sama kita bukanya dengan bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita terus kepada muka surat kita. Sebelum tu saya bagi tahu bab pertama kita membicarakan bab pertama dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Apa maksud Tanbihul Ghafilin? Itu peringatan bagi yang lupa ataupun yang alpa ataupun yang lalai. Kita ni banyak lalai, banyak lupa, banyak alpa Jadi ini peringatan. Kitab ni bagi ingatkan kita peringatkan kita Bab pertama iaitu tajuk dia ikhlas Ikhlas iaitu bersih hati dari segala matlamat selain keridaan Allah Dia suruh kita nak buat amalan apa-apa, hadirkan hati kita iaitu sifat ikhlas Okey, perenggan tengah hari ini Okey, muka surat 14. Haram bin Hayyam berkata, tiada seorang yang menghadap kepada Allah dengan sepenuh hatinya, melainkan Allah akan menghadapkan hati orang-orang beriman sehingga kasih dan sayang kepadanya. Jadi Haram bin Hayyam beritahu bahawa seseorang yang menghadap Allah Ta'ala, maksud dia beribadah, dia melakukan amal-amal kebajikan dan sebagainya hanya kepada Allah. Maksudnya tidak kepada manusia, itu dengan cara menunjuk-nunjuk ataupun riak Jadi dia kata, melainkan Allah akan menghadapkan hati-hati orang beriman sehingga kasih dan sayang kepadanya. Allah Ta'ala tu maksudnya iaitu berkasih sayang pada orang beriman tadi, kerana dia melakukan sesuatu kerana Allah. Jumpa muka surat tu tadi. Suhail bin Salib dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda. Perempuan boleh baca sekali ikut saya. Perempuan, tuan-tuan, adik-adik Okey. Inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan qala li Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu fayaqulu Jibril li ahli as-sama' inna rabbakum yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama' thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ardi wa idza abghadallahu 'abdan famithlu dhalik. Ini hadis daripada Nabi SAW. Apa maksudnya? Sesungguhnya Allah bila cinta
hamba berkata kepada Jibril. Allah tu bila dia kasih atau sayang kepada seseorang hamba dia ni, hamba tu kita lah, dia akan berkata kepada Jibril. Allah kata kepada Jibril, sesungguhnya aku kasih kepada fulan. Sesungguhnya aku kasih kepada si Anu. Si Anu sebut nama, Ahmad ke, Muhammad ke ya. Sesungguhnya aku kasih kepada fulan, maka engkau kasih kepadanya. Allah kata kepada Jibril, aku kasih kepada seseorang tu. Dia sebut nama lah, contoh dia Ahmad. Maka Jibril kena kasih kepadanya, sebab Allah kasih kepada seorang tu. Lalu Jibril berkata kepada semua penduduk langit. Jibril pun bagi tahu kepada semua penduduk langit. Siapa penduduk langit? Iaitu para malaikat. Ya. Sesungguhnya Tuhanmu kasih kepada fulan, maka kamu harus kasih kepadanya. Jibril pun seru kepada semua ahli langit, iaitu para malaikat tadi, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada seseorang ni, disebut nama dia, maka seluruh penduduk langit tadi, iaitu para malaikat tadi, hendaklah kasih kepada orang tersebut. Setelah dikasihi oleh langit, maka orang tadi dikasih oleh Allah, dikasih oleh Jibril, dikasih oleh para malaikat. Kemudian maka disebarkan rasa kasih di atas bumi. Maka diseru pula kepada bumi ni, penduduk bumi ni, contohnya manusia lah ya. Dan sebaliknya, jika Allah murka, iaitu benci pada seorang hamba, demikian juga adanya. Jadi bila Allah Ta'ala kasih kepada seseorang yang beriman tadi, Allah Ta'ala seru kepada Jibril bahawa aku kasih kepada orang ni, sekian-sekian nama dia, dan Jibril pun kena kasih kepada dia ya. Dan Jibril pula seru kepada semua para malaikat di langit sana, suruh kasih kepada orang tersebut ya. Kemudian barulah Jibril seru pula kepada ahli bumi, iaitu manusia ni, supaya kasih kepada seseorang tu. Tapi bila Allah Ta'ala benci kepada seseorang pula, dia kata Allah Ta'ala seru kepada Jibril, aku benci kepada seorang. Jibril pun bencilah pada dia. Dan Jibril pula seru kepada ahli langit bahawa bencilah pada nama sekian-sekian orang ni, dengan perangai dia tak elok dan sebagainya tadi. Maka di langit dia benci, dan diseru pula kepada ahli bumi, iaitu manusia, maka manusia pun membencilah dia. Na'udzubillah min zalik. Jadi hebatnya orang yang dikasihi Allah Ta'ala, tapi teruknya bagi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Hingga di langit pun benci, di bumi pun benci ya. Syaqib bin Ibrahim ditanya, bagaimana dapat mengetahui bahawa saya seorang soleh? Ni seorang sahabat tanya, macam mana dia ni? Nak tahu kata dia ni soleh ni baik. Sebab orang mengatakan bahawa saya seorang soleh. Ada orang kata hang ni soleh. Macam mana tahu saya ni soleh? Dia kata. Jawab Syaqib, tunjukkan rahsiamu pada orang-orang solehin. Tunjukkan rahsia tu maksud buat amal soleh lah. Panggil elok-elok ya. Maka bila mereka redha kepada itu, bererti engkau soleh. Kalau kita perangai elok macam orang soleh, duduk dalam masyarakat orang soleh, maka mereka redha tu suka lah, maka soleh lah seseorang itu. Kedua, dia kata pula, tawarkan dunia ini pada hatimu. Tawarkan dunia pada hati. Maksudnya kalau kata hang buat sesuatu kerja ni, aku akan bagi pangkat, bagi nama, bagi wang ringgit yang banyak dan sebagainya. Ya. Tawarkan dunia ini pada hatimu, maka apabila ia menolak, petanda bahawa engkau soleh. Aku buat ni kerana Allah, bukan kerana nak nama, bukan nak yang lainnya ya. Tu yang baik dia kata. Tawarkan dunia ni. Memanglah kalau kat dunia ni, kalau kita buat sesuatu, kita nak wang ringgit, kita akan dapatlah wang ringgit. Kita nak pangkat, kita akan dapatlah pangkat. Kita nak nama, akan dapatlah nama. Tapi di sisi Allah Ta'ala tidak dinilai ya. Jadi biarlah kita buat sesuatu tadi dengan niat kita ikhlas kerana Allah, lillahi ta'ala. Kalau orang nak bagi duit juga tu rezeki ya. Orang nak bagi pangkat, nak bagi nama tu rezeki. Tapi letakkan pertamanya niat kita kerana Allah Ta'ala. Betulkan niat kita dari semasa ke semasa. Jadi dia kata, kalau nak kata kamu tu seorang yang soleh, iaitu tawarkan dunia ni pada hatimu, maka apabila menolak, petanda bahawa engkau soleh. Yang ketiganya, tawarkan maut kepada dirimu. Hang mau tak kalau kata ditakdirkan mati sekarang?
Maka jika ia berani dan mengharap petanda bahawa engkau soleh. Dia berani maksud orang yang soleh ni, orang yang baik ini, dia bersedia untuk mati. Dia bersedia dah. Kalau kata kalau ditakdirkan Allah engkau mati hari ini macam mana? Dia terima maksudnya. Tapi kalau orang tu masih belum bersedia untuk mati, bila tanya kalau mati hari ini macam mana? Takut lah. Belum sempat lagi nak bertaubat dengan sepenuhnya. Belum banyak lagi amalan, ya. Bila tidak, maka bukan soleh. Kalau orang tawarkan kita, berani tak untuk mati hari ini? Kita tak berani. Maksudnya kita ni bukan lagi soleh. Dan apabila ada ketiga-tiganya padamu, ketiga tadilah, tawarkan dunia kat dia, tawarkan maut pada dia, ya, tunjukkan rahsia kepada orang solehin tadi, beramal soleh baik tadi. Dan apabila ada ketiga-tiganya padamu, maka sentiasalah memohon kepada Allah, jangan sampai memasukkan riak dalam semua amalmu, supaya tidak rosak amalmu. Kita ni yang bimbang sekali ni ada sifat riak, na'udzubillah. Tak kira pada siapa pun, ya. Sama-sama kita maksudnya muhasabah diri kita, ya. Aku buat ni Allah, biarlah kerana-Mu ya Allah, bukan kerana riak. Riak ni nak nunjuk, ya. Tu yang kita takut, ya. Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, Atadaruna manil mu'minu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala alladhi la yamutu hatta yamla Allahu masami'ahu mimma yuhibbu walau anna rajulan amila bi ta'atillahi ta'ala fi jawfi baitin ila 70 baitan ala kulli baitin babun min hadidin la albasahu rida'a amalihi hatta yatahaddasan nasu bidzalika wa yazidu. Qila ya Rasulullah wa kaifa yazidun? Qala innal mu'mina yuhibbu ma zada fi amalihi. Thumma qala ataddaruna manil fajir? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala alladhi la yamutu hatta yamla Allahu masami'ahu mimma yakrahu walau anna 'abdan 'amila bi maksiatillah fi baitin fi jawfi baitin ila 70 baitan ala kulli baitin babun min hadidin la albasahu Allahu rida'a amalihi hatta yatahaddasan nasu bidzalika wa yazidu. Qila wa kaifa yazidu na ya Rasulullah? Qala innal fajira yuhibbu ma zada fi fujurihi. Ini hadis ni panjang, ya. Itu dari Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik, ya. Iaitu dia kata, tahukah kamu siapakah orang mukmin? Dia bertanya, ya. Jawab sahabat. Rasulullah tanya ni, tahukah kamu siapakah orang mukmin? Jawab sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Sahabat mengaku, sahabat pun tak tahu siapa orang mukmin yang benar-benar beriman. Hanya Allah dan Rasul dia yang tahu. Sabda Nabi SAW, seorang mukmin iaitu orang yang tidak mati sehingga Allah memenuhi pendengarannya dengan apa yang ia suka. Orang mukmin tu maksudnya dia lakukan kebaikan-kebaikan tu, ya. Bila dia mati maksudnya bila dia melakukan kebaikan, bila dia mati maksudnya dia suka dengan kebaikan yang dia buat tu. Dan andaikan seorang berbuat taat di dalam rumah yang berlapis 70, dia buat taat, ibaratkan dia tu melakukan ketaatan, buat kebaikan-kebaikan ni dalam rumah yang berlapis 70. Rumah tu ada pagar sampai 70. Dan pada tiap rumah ada pintu besi. Maksud orang tak boleh masuk. Rumah dia berlapis sampai 70 dan dalam rumah tu ada pintu besi. Nescaya Allah akan menampakkan amal itu sehingga dibicarakan orang dan dilebih-lebihkan.
Maksud orang yang buat amal yang ikhlas pada Allah tadi, bila dia mati, orang akan bercakap, iaitu memuji-muji dia lah, dengan dia kata berlebih-lebihan. Memuji dia tu waktu hidup dulu bagus sungguh, perangai dia bagus, orang dia pun baik, suka bersedekah, tak cakap banyak. Maksudnya ya, orang pujilah dia kan. Ditanya, ya Rasulullah, bagaimana dilebih-lebihkan? Jawabnya, seorang mukmin suka bila amalnya bertambah. Orang beriman tu dia suka kalau amalnya bertambah. Hari ni boleh tambah lagi amal, esok tambah lagi. Ya, bukannya makin kurang amal, ya. Makin bertambah amal bagus, ya. Okey. Kemudian Nabi SAW bertanya, tahukah kamu siapakah orang fajir? Orang fajir ni orang derhaka. Tadi orang mukmin, orang yang baik. Sekarang orang fajir, orang derhaka. Tahukah kamu? Nabi kata kepada sahabat, siapa orang derhaka? Jawab sahabat, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Sahabat kata, Allah dan Rasul dia yang tahu. Kami tak tahu. Pendengarannya dengan apa yang tidak disuka. Dan andaikan seorang berbuat maksiat di dalam rumah yang berlapis 70 rumah dan masing-masing berpintu besi, nescaya Allah akan memperlihatkan pakaian amal itu sehingga dibicarakan orang dan dilebih-lebihkan. Maksudnya dia buat keburukan tu walau rumah dia ada 70, maksudnya lapis tadi, rumah dia tadi dengan pintu besi tadi, tapi dia buat keburukan tadi, dia kata orang nampak, orang tahu ya keburukan dia. Ketika ditanya bagaimana ia dilebihkan ya Rasulullah, jawabnya seorang fajir suka apa yang menambah derhakanya. Orang yang derhaka, orang yang buat maksiat tu dia suka untuk buat maksiat. Dia minat untuk buat dosa. Jadi bila dia mati aja, orang akan sebutlah dia ni waktu hidup dulu lah, teruklah perangai dia, suka buat masalah dan masyarakat, ya. Jadi dia ni maksudnya orang yang fajir, orang yang derhaka. Jadi kehidupan kita sebagai mukmin sebenarnya kita kena buat amal-amal soleh yang baik, ya. Walaupun kita tak cerita kat orang, kita duduk dalam rumah tadi sampai dia kata pintu besi, rumah yang berlapis 70, maksudnya orang tak nampak lah kalau kita buat kebaikan ke apa pun. Tapi bila kita mati, adalah puji-pujian daripada manusia tu. Bukan kita minta pun, orang sebut kebaikan-kebaikannya, ya. Yang takut aja orang sebut keburukan-keburukan. Bila kita mati orang sebut keburukan kita tu, yang na'udzubillah. Bila orang sebut keburukan, maksudnya tu satu doa untuk kita diazab, na'udzubillah. Tapi kalau orang puji kita kepada kebaikan, tu satu doa untuk kita dapat nikmat-nikmat Allah, ya. Auf bin Abdullah berkata, orang-orang ahli khair tu orang yang baik, satu sama lain berpesan 3 kalimah. Orang yang baik ni dia pesan 3 kalimah. Siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Kita buat amal untuk akhirat. Buatlah sedekah ke, bantu orang ke, bagi nasihat orang ke. Tapi niat kita lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Buat ni kerana Allah. Maka Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Urusan dunia dia pun jadi jalan dengan baik, ya. Jadi sebab itulah kita kena buat sesuatu amal tu niat kerana Allah, untuk akhirat. Mudah-mudahan urusan dunia kita pun Allah Ta'ala bagi berjalan dengan baik. Dan siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan membaiki hubungannya dengan sesama manusia. Hubungan kita dengan Allah, wa hablum minallah. Maksud hubungan baik kita dengan Allah, maksudnya kita beribadah, kita taat pada perintah Allah, kita solat, kita buat sedekah, kita buat amal makruf dengan baik pada Allah, maka Allah akan baiki hubungan kita dengan manusia. Dengan manusia pun manusia dia suka. Sebab apa? Hubungan kita baik dengan Allah, maka hak yang di bumi ini pun kasih kepada kita, mudah-mudahan. Dan siapa yang membaiki hatinya, maka Allah akan membaiki zahirnya. Sentiasalah baiki hati kita. Hati kita ni mudah ditiup oleh sifat-sifat keji tadilah, riya, dengki, bangga diri, ya, ujub, sum'ah, nak dipuji dan sebagainya. Jadi dia kata baiki hati kita ni. Macam mana nak baiki hati kita? Banyak istighfar. Astaghfirullahalazim.
Istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Nak sambung alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak istighfar. Mudah-mudahan hati kita akan jadi baik. Jadi dia kata, dan siapa yang membaiki hatinya, maka Allah akan membaiki zahirnya. Bila hati baik, zahir luaran akan jadi baik. Tapi kalau hati ni jahat, busuk, zahir pun akan jadi terpamerlah keburukan perbuatan dia tadi ya. Jadi sebagai seorang mukmin ni, kita kenalah maksudnya selalu istighfar, minta pada Allah jauhkan daripada sifat-sifat yang tak baik. Penat kita buat amal kalau kita ni tak ikhlas kepada Allah. Hamid Al-Lafaf berkata, jika Allah akan membinasakan seseorang, dia kata kalau Allah Ta'ala nak merosakkan seseorang, nak binasakan, maka dihukum dengan 3 macam. Allah Ta'ala datangkan hukum tu 3 jenis. Pertama, diberinya ilmu. Ilmu banyak, pergi menuntut ilmu mata-mata. Sampai saya kata ada beg khas untuk kitab. Ni kitab ustaz sekian, ni kitab ustazah sekian, ini pengajian hari ni, esok pengajian ni. Yang orang suka untuk ilmu bagus lah tu. Diberinya ilmu tanpa amal, tapi tak amal, habislah. Ya. Pergi belajar mengaji Quran, pandai mengaji Quran tapi balik rumah malas nak baca. Rugi. Pergi belajar bab apa? Bab sedekah lah apa. Tahu pahala sedekah apa semua, tapi balik main tak mau pun sedekah, tak amal. Pergi belajar bab solat sunat dan sebagainya, pandai semuanya, tapi tak buat pun amal tadi, malas. Jadi dia kata Allah Ta'ala hukum dengan seseorang tu dengan 3 macam. Binasalah orang ni, iaitu diberinya ilmu tanpa amal. Ada ilmu tak mau amal. Amal juga orang ini bukan tak tahu sembahyang, tapi tak mau sembahyang. Kenapa ni? Tu dia takut Allah Ta'ala nak membinasakan dia. Rosaklah dia tadi, celakalah dia tadi. Kenapa? Ada ilmu tak amal. Dia tahu sembahyang tu wajib, dengan 5 waktu wajib, tapi tak mau sembahyang. Dia tahu tutup aurat tu wajib, tapi tak mau tutup aurat. Tu salah. Masalahnya ada ilmu. Dia tahu, dia faham, tapi tak mau amal. Keduanya, diberinya bersahabat dengan orang-orang soleh, tetapi tidak mengikuti jejak mereka dan tidak beradab terhadap mereka. Kawan yang orang baik-baik, orang beriman, orang masjid, orang kata kawan orang masjid, orang baiklah. Sebab itulah nak jadi saksi nikah akan dipilih orang masjid, untuk nilai ke, untuk siap ke. Orang masjid ni maksud orang baik ya. Orang ni dia kawan dengan orang baik-baik ni, orang soleh ni, tapi tak mau pun ikut macam mereka. Tak mau ikut perangai orang soleh ni ya, dan tak beradab terhadap mereka, tak hormat pun orang soleh. Tak kisah pun. Orang soleh ni kita kena ikut jejak dah. Yang boleh sembahyang 5 waktu sehari semalam berjemaah di masjid, aku pun ikutlah. Cuba. Hari ni tak dapat 5 waktu pun, dapat 3 waktu, alhamdulillah. Esok cuba lagi. InsyaAllah sampai satu ketika dapat kita mencapai 5 waktu berjemaah di masjid. Hebatlah ya. Tapi dia tahu orang ni dia bersahabat dengan orang soleh, tapi tak mau ikut perangai orang soleh ataupun perbuatan-perbuatan orang soleh tadi ya, amalan orang soleh tadi. Diberi jalan untuk berbuat taat tetapi tidak ikhlas. Takut ni kalau nak binasakan seseorang tu dia bagi jalan kita untuk buat taat. Kita boleh sedekah, kita boleh sembahyang bagus, buat sunat apa semua, buat puasa sunat, tolong orang, buat kebajikan ya, kerja-kerja amal dan sebagainya, tapi tak ada ikhlas. Jadi buat tu kerana manusia, kerana nak dipuji, kerana nak sebut-sebut nama dia ya. Itu tak boleh ya. Jadi dia kata rosaklah, binasalah orang tersebut. 3 jenis orang ni ya. Ada ilmu tak mau amal, ada sahabat orang soleh tapi tak mau ikut jejak mereka. Maksudnya ada jalan untuk buat taat, boleh buat taat, boleh buat amal kebaikan macam-macam, tapi tak ada ikhlas. Rugilah orang tersebut ya. Kita minta pada Allah, jauhilah kita, lindungilah kita daripada bersikap seperti tersebut ya. Okey, seterusnya lagi. Abu Laits berkata,
itu semua kerana buruk niatnya dan busuk hatinya. Tiga jenis orang tadi yang dibinasakan Allah Ta'ala tadi. Ada ilmu tak mau amal, ada sahabat soleh tak mau ikut jejak mereka, diberi jalan untuk buat baik, buat taat tapi tak ikhlas tu menunjukkan bahawa buruk niatnya dan busuk hatinya. Hati busuk, na'udzubillah. Kalau buah pun kita nak beli, kita tak mau beli buah busuk. Apatah pula hati kita ni, kalau disebut busuk hati, na'udzubillah. Kita nak hati kita ni maksud bersih. Bersih, sebab itulah kena banyak istighfar tadi ya. Sebab sekiranya niatnya baik, nescaya diberi manfaat dalam ilmunya. Kalau niatnya baik dan untuk ilmu tadi bagi manfaat aja. Dia muhasabah diri dia tambah amal dia perbaiki lagi amal-amal dia yang mana kurang sempurna ya. Tu kalau niat dia baik tadi. Dan ikhlas dalam amalnya. Buat apa-apa pun kena ikhlas. Nak jamu orang pun ikhlas. Nak sedekah ikhlas. Ikhlas tak payah sebut bagi ya. Lepas tu kita kata kat hati kita, ya Allah, aku buat ni kerana-Mu ya Allah. Mailah orang puji apa-apa semuanya tu kita tak usah peduli. Tak usah suka orang puji dia. Maksudnya orang yang ikhlas ni, orang puji dia pun dia tak ada rasa apa. Orang celah dia pun dia tak ada rasa apa. Ya. Tapi kalau orang yang riak tu, dia suka dipuji. Tapi bila orang celah dia, hak tu dia tak suka. Melemahkan dia dan tak mau buat dah. Ya. Jadi dia kata ikhlas dalam amalnya dan menghargai kedudukan orang-orang solihin. Orang yang baik tu, dia baik dengan orang soleh. Hormat orang alim. Nampak orang alim kita hormat dia. Ya, hebat ya. Nampak orang alim datang tempat kita, sama-sama kita datang meramaikan, meraihkan ya. Supaya kita meraihkan orang soleh tu, yang orang solehin tadi, orang alim tadi ya. Bukannya kita bila orang soleh, orang alim datang tempat kita, kita tak suka. Kita macam benci. Tu maksudnya dia dah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi sikap kita ni lah, kita kena jaga hati kita ni lah. Apa-apa pun nombor satu pokoknya adalah hati. Bila hati kita bersih, hati kita baik, hak lain pun berjalan dengan baik. Tapi kalau hati kita busuk, hati kita tadi ada buruk niat tadi, maka perjalanan amal ibadah kita pun jadi buruk ya. Abu Lais berkata, saya telah diberitahu oleh orang yang dapat dipercaya dengan sanadnya dari Jaballah Al-Yashsubi berkata, ketika kami bersama Abdul Malik bin Marwan dalam suatu peperangan, tiba-tiba kami bertemu dengan seseorang yang selalu bangun malam, bahkan tidak tidur malam kecuali sebentar. Selama itu kami belum kenal padanya. Kemudian kami ketahui bahawa ia sahabat Nabi SAW. Lalu ia bercerita kepada kami bahawa ada seorang bertanya. Ini maksudnya ya. Orang baik ini yang tidur malam sekejap ya, banyak beribadah pada waktu malam. Dia ni adalah sahabat Nabi ya. Itu dia kata, okey, kita baca dia punya hadis ya. Ya Rasulullah, fi man najatu ghadan. Qala an la tukhadi Allah wa kaifa tukhadi Allah an ta'mala bima amaraka Allah wa turidu bihi ghaira wajhillah wattaqur riya fa innahu syirku billah wa innal murai yunada yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq bi arba'ati asya'a ya kafir ya fajir ya ghadir ya khasir dhalli amaluka wa batala ajruka fala khalaqa lakal yawma faltamshi ajruka mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi. Qala qultu billahi alladhi la ilaha illa huwa anta sami'ta hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala wallahi alladhi la ilaha illa huwa inni sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa an akuna qad akhta'tu syai'an lam akun ata'ammadu thumma qara'a innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya Rasulullah, sahabat tanya, dengan apakah mencapai keselamatan kelak?
Kesematan tu semat. Semat tu elok dalam bahasa orang putih kan. Ya Rasulullah, dengan apakah mencapai elok? Nak dapat elok tu macam mana? Jawab Rasulullah, jangan menipu Allah. Kita nak elok amal kita ni, jangan tipu Allah. Allahu Akbar. Rasa macam tak tahu nak cakap lah. Bila kita ni hamba menipu pencipta. Pencipta tu Allah. Betapa kerdilnya kita ni, betapa teruknya kita ni ya. Jadi Nabi bagi tahu ni, jangan menipu Allah kalau nak elok amal kita tadi. Orang bertanya, bagaimana menipu Allah? Bagaimana dia sebut tipu Allah tu? Jawabnya, iaitu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah tidak kerana Allah. Dia solat, dia puasa sunat, dia buat sedekah, dia buat amal-amal kebajikan yang lain dan sebagainya, tapi bukan niat kerana Allah. Itu disebut menipu Allah. Niat kerana manusia, nak dipuji manusia, boleh dapat nama, boleh dapat pangkat, boleh maksud dapat wang ringgit dan sebagainya. Jadi itu disebut menipu Allah. Buat kebaikan tapi tidak kerana Allah. Itu maksudnya kita menipu Allah. Na'udzubillah. Siapalah kita yang layak untuk menipu Allah? Sedangkan kita ni hambanya, dicipta oleh Allah. Kita menipu pencipta kita. Na'udzubillah. Dan berhati-hatilah kamu dari riak. Riak tu menunjuk-nunjuk. Allah Akbar. Riak ni dia kata menonjol-nonjolkan diri. Maksudnya bagi orang, maksudnya suka orang memuji-muji dia. Kalau orang nak puji-pujilah, tapi kalau orang tak puji pun jangan rasa apa. Kita buat biasa. Kau buat kerana Allah. Orang nak puji terpulang, tapi kita tak nak puji-pujian. Tak jadi apa, tak berkesan bagi kita puji-pujian. Dan berhati-hatilah kamu dari riak, kerana itu syirik terhadap Allah. Riak itu adalah syirik. Syirik kecil yang ada pada diri kita. Riak tu ya, jadi syirik ni menyekutukan Allah, membelakangkan Allah. Menyekutukan Allah tu menduakan Allah. Maksudnya dengan Allah kita buat ibadah tadi. Contohnya kita ingatkan Allah dan juga kerana manusia. Jadi dua. Kerana Allah atau kerana manusia, jadi dah dua. Itu sebut menyekutu. Ya. Kalau takut takut Allah, takut pula pada manusia, takut pula pada hantu syaitan. Dah menduakan Allah. Itu sebut syirik. Syirik ni rosak amal kita ya. Lagi dia kata, dan berhati-hatilah kamu dari riak, kerana itu syirik terhadap Allah. Riak ni na'udzubillah, ya Allah, kau buat apa tak maulah riak. Masukkan duit dalam tabung masjid yang diam semua. Kita lipat-lipat sikit duit ringgit kita tu tadi, kubur diam-diam. Ya. Tak payah bagi orang nampak. Kalau orang nampak je jauh tu tak apalah, sampai nak sorok je mana kan. Patut-patut padan lah, kita bubuh semua-semua. Jangan duk tayang-tayang ataupun sebut-sebut ya. Jadi dia kata, orang yang berbuat riak pada hari kiamat akan dipanggil di muka umum dengan 4 nama. Tu takut na'udzubillah. Allah Ta'ala akan panggil dia dengan 4 nama. Nama ni maksud seruan, seru pada orang yang riak ni. Hai kafir. Na'udzubillah. Dia orang beriman, maksud dia orang Islam. Tapi oleh kerana ada sifat riak dalam hati dia tadi, dah jadi syirik. Syirik kecil tadi, maka Allah seru dia hari kiamat esok, hai kafir. Na'udzubillah. Kita Islam, tapi bila panggil kafir ni, Allah, satu panggilan yang tak disukai lah. Satu panggilan macam tak baik bagi kita ya. Hai kafir. Allah Ta'ala panggil hari kiamat ni bila ditanggungkan dia. Hai orang lancing, orang yang derhaka. Allah panggil hai kafir, hai orang derhaka, hai penipu. Allah panggil dia hai orang penipu. Na'udzubillah. Tipu, dia buat amal ni bukan kerana Allah, tapi kerana nak tunjuk pada manusia, nak dipuji oleh manusia. Habis ya. Hai orang yang rugi. Dia rugi. Buat amalan kerana riak, tak dapat pahala. Kosong. Hilang semua amalmu dan batal pahalamu. Habislah amal-amal semua. Batal pahala. Na'udzubillah. Ya, habis. Penat ya. Maksud kita melakukan amal-amal tapi tak dapat pahala. Kerana riak tadi.
maka tidak ada bahagian bagimu kini. Tak ada bahagian, tak ada balasan, tak ada pahala. Dan mintalah padamu dari orang yang kamu berbuat untuk mereka, wahai penipu. Dulu waktu di dunia buat amalan tadi nak nunjuk pada orang, nak riak, maka sekarang cari orang yang kamu nak nunjuk tu, minta pahala kat dia. Allah Ta'ala kata, jangan minta kat Allah, Allah tak bagi dah balasan. Allah Ta'ala suruh minta pada orang yang kita nak tunjuk tadi, nak tayang-tayang, nak tunjulkan diri tadi. Saya bertanya kepadanya, kata sahabat, demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, apakah benar engkau mendengar sendiri hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, sahabat ditanya kepada maksud Abdul Malik bin Marwan tadi, ya. Demi Allah yang Tuhan kecuali Dia, sungguh saya telah mendengar sendiri dari Rasulullah SAW, kecuali jika saya keliru sedikit yang saya sengaja. Kemudian ia membaca ayat ini. Sahabat ni baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu akan menipu Allah, padahal Allah telah membalas tipu daya mereka. Maksudnya Allah Ta'ala kata dalam ayat ini, orang munafik tu orang yang ada masalah pada imannya, yang kita dah bagi tahu yang lepas tu. Apa tanda munafik? Ada 4 tanda munafik. Apabila bercakap bohong, apabila berjanji mungkir, apabila diberi amanah khianat, apabila bertengkar nak menang. Orang munafik ni dia kata dia menipu Allah. Maka Allah Ta'ala dah balas tipu daya dia. Allah Ta'ala balas tipu daya dia, maksud dia tak dapat balasan atas amalan dia tadi. Tu na'udzubillah, ya. Tu kita takut. Abu Laits berkata, siapa yang ingin mendapat pahala amalnya di akhirat, maka harus beramal dengan ikhlas kerana Allah, tanpa riak. Nak amalan kita ni dapat pahala balasan daripada Allah, buatlah dengan ikhlas, jangan riak. Allahu Akbar. Ikhlas ni memang mudah sebut. Aku bagi ni ikhlas. Aku tulis ni, kan dulu orang tulis surat, ikhlas daripada siapa. Aku tulis ni ikhlas. Mudah ditulis, mudah disebut ikhlas ni, tapi payah untuk diamalkan. Jadi kita kena didik diri kita, ajar diri kita supaya datangkan ikhlas dalam melakukan sesuatu amal. Jadi dia kata, Abu Laits berkata, siapa yang ingin mendapat pahala amalnya di akhirat, maka harus beramal dengan ikhlas kerana Allah, tanpa riya. Kemudian melupakan amal itu supaya tidak dirosak oleh rasa ujub, iaitu bangga diri. Kita sedekah, masuk tabung bajet RM10, lupa kan? Dengan dia ingat, benda aku sedekah RM10 dah tu. Petang tak kira pun dia ingat, aku dah sedekah RM10 tu. Aku dah sedekah, lupa kan? Bila buat kebaikan-kebaikan tu, lupa kan? Lupa tu maksudnya kita jangan ingat. Supaya tadi nak datangkan ikhlas, nak jauhkan diri daripada bangga diri. Bangga diri tu, pagi ni sungguh dia sempat sembahyang berjemaah. Jadi dia rasa bangga diri. Orang lain tak dapat pergi sembahyang jemaah. Orang lain rugi. Rasa dia lah hebat. Tu wujud bangga diri. Sebab memang selalunya menjadi taat lebih berat daripada mengerjakan taat. Sebab memang selalunya menjaga taat lebih berat daripada mengerjakannya. Maksudnya kita ni buat taat mudah, tapi nak jaga daripada riak tadi tu susah. Jadi tu yang kita takut, ya. Jadi kita masuk sikit bab riak di sini, ya. Apa kita faham tentang riak? Kita takut ni, kita ni memang buat amal. Alhamdulillah lah, saya tahu, saya yakin, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, kakak-kakak, sahabat-sahabat semua, ya. Semua kalian beramal bagus, tapi kita takut penyakit yang ada dalam hati kita tanpa kita sedari, iaitu penyakit riak. Sama-samalah kita muhasabah diri kita perbetulkan, kita bersihkan di hati kita daripada sifat riak. Riak, apa maksud riak? Iaitu pamerkan diri. Pamer tu nak tunjukkan diri, ya, atau tonjolkan kebaikan diri kita, tonjol. Contohnya kita buat baik, kita bantu orang, jadi kita nak orang puji kita. Tu maksudnya riak. Pamerkan diri atau banggakan diri, bangga.
Aku boleh buat, orang lain tak boleh buat. Macam tu. Rasa dirinya yang utama pandai, ataupun dia rasa akulah pandai sekali, orang lain tak pandai. Ya. Baik dan sebagainya. Akulah yang baik, orang lain tak baik. Dia amalan dia bagus, orang lain tak bagus. Jadi kita buat amal, buatlah, tapi jangan ada timbul rasa riak ataupun tunjul diri ataupun bangga diri. Termasuk riak ni termasuk sifat yang dicela oleh Allah Taala. Allah Taala marah sifat riak ni. Sebab dia buat satu amal tu bukan kerana Allah, tapi kerana manusia. Kerana nak dipuji, kerana nak nama, kerana nak pangkat, kerana nak dapat habuan dunia, wang ringgit dan sebagainya. Jadi dia kata itu adalah sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat riak ni. Kalau dilakukan terus menerus boleh jadi dosa besar. Riak ni kalau kita amalkan dalam diri kita, kita biar bersarang dalam diri kita, boleh menjadi dosa besar. Antara dosa-dosa besar kita baca 4 dosa besar. Kabair, dosa besar. Iaitu sifat riak. Na'udzubillah. Mula sikit-sikit je, kemudian dah bersarang dalam hati, lama-lama boleh jadi dosa besar. Na'udzubillah. Sebab itulah selalu kena tangkis dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Kadang-kadang iblis syaitan ni dia tiup juga kat hati kita ni. Dia mencucuk kat hati kita. Rasa akulah yang bagus sekali. Akulah yang hebat. Na'udzubillah. Kita nak astaghfirullahalazim. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada sifat riak ni. Kata salafus soleh kata apa, bila ada dan kita baca bab-bab riak ni, ataupun cerita tentang keburukan riak ni, kita kena kata kat diri kita, celakalah bagi orang yang mengamalkan sifat riak. Kata tu supaya menjadi benteng dalam diri kita. Kita kata celakalah bagi orang beramal kerana riak. Jadi hati kita ni pun jadi takut lah untuk melakukan amal kerana riak. Itu kita takut ya. Okey, kita tengok firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tentang bab riak ni ya. Saya masukkan sikit. Yura'unan nas wala yazkurunallaha illa qalila. Surah An-Nisa ayat 142. Mereka mempamerkan amal mereka kepada manusia dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Allah Taala kata dalam surah An-Nisa. Orang tu dia buat amal dia. Jadi nak pamer kepada manusia. Tapi mereka ni tak ingat kepada Allah, cuma sikit lah. Ingat Allah sikit lah. Manusia lebih. Aku buat ni tengoklah nanti. Orang akan puji aku. Orang akan sanjung aku. Itu lah. Kalau kita buat tu, dia kata pada masa kita riak tu, kita ingat Allah sikit je. Qalilan. Illa qalilan, sikit je. Dari yang lain tu semua kerana manusia. Na'udzubillah. Berkata Nabi SAW, Nabi kata, bab riak saya masukkan lagi. Al-yasiru minar riya'i syirkun. Riwayat Al-Hakim. Nabi kata apa? Sedikit daripada riak itu adalah syirik. Na'udzubillah. Ada sifat riak tu syirik. Contohlah kita dengan perempuan kan, pakai bedak, pakai ginju, pakai mulut merah, tak ya aku ni rasa lawa juga. Dah riak dah tu. Dia kata itu adalah syirik. Puji sendiri, yang orang kata apa? Masuk dalam tu angkat sendiri. Memanglah Allah Taala bagi tu kita alhamdulillah lah. Kecantikan orang tak sama. Seorang cantik cara ni, seorang cantik macam ni, tak apalah tu kita syukur alhamdulillah. Tapi jangan ada riak. Dah lawa lah, dah siap lawa apa semua, nak nayang orang apa tu dah jadi riak. Pakai pakaian, pakai baju pun jangan ada riak. Pakai baju, rasa aku pakai baju ni lawa sangat, merelak, berkilau-kilau. Nanti kawan tanya ke apa, dah tukar. Rasa pakai lagi. Sebab apa? Boleh timbul riak. Kita ni ada kawan, biasalah sahabat-sahabat ni kadang-kadang, oh cantiknya baju kamu, beli mana ni, berapa harganya. Tengok baju, sekarang ni tudung pun berkilat-kilat, berkilau-kilau, baju pun berkelip-kelip, berkilau-kilau. Cantik sangat. Jadi kita tukar, pakai hak biasa. Pakai hak berkilau-kilau, pi tempat orang tak kenal senang. Tak ada siapa nak tanya, tak ada siapa nak puji. Pi kat tempat orang tak kenal. Pi tempat orang kenal, payahlah. Tu yang kata kawan pegang.
Kawan kita biasalah bila kita pakai apa, jangan beli mana ni tudung ni, cantik ni. Tu kadang-kadang boleh timbul riak. Tu dari segi pakaian. Dari segi amal pula. Dialah orang yang rajin ke masjid, rajin beribadah, rajin berzikir, rajin. Buatlah tak apa. Tapi jangan kita ada riak dalam hati. Tu kalau pergi masjid, pergi surau, sebaiknya duduklah kat tiang-tiang. Ya. Pergi duduk kat tiang-tiang. Sembunyi belakang tiang nak mengaji kan, nak zikir kan, nak keluar tasbih panjang mana ke, duduk di tiang-tiang. Orang pun tak kacau. Duduk depan kawan biasalah, kawan puji, kawan kata yang ni rajin bertasbih sungguh, rajin berzikir betul, kita nama dia habis lah. Takut riak ni, tiupan penyakit riak ni mai dalam hati kita. Riak itu sedikit tetapi dipandang besar di sisi Allah Ta'ala. Riak tu kita buat zikir ya, contoh pakai baju cantik ya, kawan puji tadi. Tapi bila dah puji-puji ingat, kita dah rasa rasa seronok semacam, sembang semacam tadi, dia dah dipandang besar di sisi Allah Ta'ala. Itu yang takut ya. Amal tersebut telah disaingkan dengan sesuatu selain Allah. Kita buat amal tadi, kita berzikir contohnya, tapi kita saingkan dengan sesuatu pada Allah. Kita berzikir tadi kerana Allah, tapi bila dipuji manusia tadi ada saingan. Allah puji, manusia puji, kita dah jadi lain ya. Jadi dia kata riak dinamakan syirik. Tu yang takut tu. Syirik ni menyekutukan Allah. Dosa syirik tak diampun Allah. Sebab tu kita kena jauhkan daripada perbuatan ataupun inilah hati kita ni, jangan ada sifat riak. Buang ya. Cuba hakiskan. Cuba tangkis. Ya, bila mai astagfirullahalazim cepat-cepat. Jadi dia kata dinamakan syirik riak tu yang disekutukan. Tadi yang sekutu tadi maksud dengan Allah pun, dia berzikir tadi kerana Allah dan juga kerana manusia. Manusia puji tak boleh. Jadi ada dua tadi ya. Kalau kerana Allah tak mau kerana manusia. Rugi bagi orang tersebut. Orang yang ada riak tadi dia kata rugi. Buatlah amalan banyak mana pun rugi, tak dapat pahala. Amalannya tak dapat balasan daripada Allah. Allah Ta'ala tak balas, Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala hari akhirat nanti panggil dia, suruh pergi cari pada siapa yang nak tunjuk dulu buat amalan dulu. Anak riak nak tayang ke orang dulu, pergi cari orang tersebut. Allah tak bagi balasan pada dia, kerana dia buat bukan kerana Allah, tapi kerana selain daripada Allah, kerana manusia. Disangka amalan baiknya sebagai kebajikan. Dia buat amalan baik banyak-banyak, rasa banyaklah buat kebajikan dalam hidup. Malangnya bertukar jadi keburukan. Kebajikan yang dia buat tadi, amal yang baik tadi jadi keburukan. Kenapa? Kerana ada riak tadi. Okey, itu yang saya sebut tadi dalam kitab tadi. Dijelaskan bahawa Allah Ta'ala akan seru di hari kiamat dengan 4 seruan tadi. Antaranya, hai orang yang riak, na'udzubillah, kalau kita dibangunkan hari akhirat esok di tengah khalayak makhluk ramai-ramai ni, disebut Allah Ta'ala, hai orang yang riak, malu. Kat dunia pun kalau orang depan-depan orang sebut kita, oh orang yang riak mai sini, malu. Depan Allah lagilah malu, tak tahu nak cakap kan. Hai orang yang riak, hai orang yang penipu, buat amal tipu, bukan untuk Allah, untuk nak dipuji oleh manusia. Hai orang yang jahat, jahat sangat, buat amal banyak tapi bukan kerana Allah, jahat hati ni. Allahu Akbar. Kadang kita kata aku ni tak jahat, tapi kalau ada riak tu dah jadi jahat. Na'udzubillah. Secara kita tak sedari ya. Yang keempatnya dia seru dia, hai orang yang rugi. Rugilah. Kita kalau berniaga mesti nak untung. Duduk dunia ni kalau rugi, hadirlah. Ya, kita nak untung. Nak maksudnya adalah balasan daripada Allah Ta'ala. Kita buat amal ni balasan pahala, ya, diredai Allah. Tapi tiba-tiba kita buat amal kosong, tak dapat balasan dan rugi. Kerana apa? Kerana ada riak tadi, ya. Allah Ta'ala kata, pergi ambil balasanmu pada engkau buat amal untuknya. Pergi minta balasan ke orang yang kamu buat amal tadi, nak tunjuk kat dia. Engkau tak punya balasan padaku. Engkau tak ada balasan apa-apa pada Allah Ta'ala. Kerana apa? Buat bukan kerana Allah, kerana manusia. Jadi saya masuk sikit dalam, saya ambil petikan daripada kitab tentang dosa besarnya. Pesanan dia kata apa?
bab riak ni. Kita memang bagus buat amalan bagus dah, tapi itulah yang sama-sama kita kena jaga hati kita ni daripada sifat riak tadi. Buat amalan bagus, semua bagus, alhamdulillah bagus, tapi dari segi riak ni, inilah kita kena betul-betul jaga ni. Kalau tidak rugi kita, malang kita, tak ada apa, kosong ya. Pesanan dia kata apa? Wahai orang yang membanggakan diri. Riak ni pesanan daripada pengarang kitab ni, dia pesan. Wahai orang yang membanggakan diri. Ini bukan kitab ni, kitab Kabair, kitab tentang dosa-dosa besar yang dia seru kepada orang yang bangga diri, orang yang riak. Jangan terpedaya dengan besarmu kini. Jangan terpedaya dengan puji-pujian orang. Orang angkat kamu, orang puji kamu. Jangan terpedaya. Jangan rasa syok semacam. Jangan rasa selesa. Dunia ini adalah tempat tinggal. Dunia ni tempat tinggal. Dan kita datang ke dunia ni sementara, bukannya lama. Sementara. Sementara tu sekejap. Macam kita pergi supermarket lah. Adakah orang pergi supermarket tu nak pergi lama-lama sampai tak balik? Beli barang banyak, penuh harga dah, yang dia nak sorong, kereta sorong dia penuh dah. Siap, bayar-bayar, nak balik dah kan? Gitu kita ibarat datang dunia ni. Macam pergi supermarket kan? Buat amal apa semua siap selesai semua, kemudian nak kembali balik kepada Allah, nak pulang ke hadrat Allah, nak pulang kepada pencipta kita, sang pencipta kita, Al-Khaliq, iaitu pencipta kita. Kita makhluk dijadikan, Al-Khaliq itu pencipta kita ya. Jadi dia dunia ini adalah tempat tinggal sekejap ya. Untuk menanam bekalan yang kekal, untuk tanam bekalan-bekalan yang kekal. Bekalan tu maksud amal-amal kebaikan kita tadi, kita nak tanam. Ditanam tadi jangan ada riak. Bila ada tanam kita buat kebaikan-kebaikan, ada riak, habis kosong, rugi ya. Esok tempatmu di dalam lubang. Bayangkanlah. Kalau sekarang kita hidup di dunia, rumah yang cantik, itu rezeki Allah Ta'ala bagi nikmat. Jangan bangga, jangan sombong. Jangan rasa orang yang rumah buruk tu kita rasa macam kita benci, kita tak suka, kita rasa bangga diri, kita rasa orang tu kita inilah, kita rasa kita hebat, dia tak bagus, tak boleh ya. Ataupun kita kaya, dia miskin, kita menghina dia, tak boleh ya. Esok tempatmu di dalam lubang sempit, pula panas dan bahang. Bayangkanlah, takut kita semua akan menuju ya, masuk dalam kubur, iaitu lubangnya sempit. Mana ada kubur tu luas? Dia tengok orang gali kubur tu besar mana kan? Orang yang turun menghantar mayat ke dalam kubur tu pun muat-muat dia ya, bubuh. Mayat tadi dia pun keluar, sempit ya. Iaitu esok tempatmu di dalam lubang sempit, pula panas dan bahang. Panas, bahang dengan dosa-dosa kita tadi. Amalan yang kita buat tapi bukan kerana Allah, tak dapat pahala, maka kita akan berada dalam lubang yang sempit, kubur yang sempit, panas dan bahang. Kat dunia ni pun tengok, berapa hari tak turun hujan, kita duk kata panas lah, berapa hari tak hujan. Ada kipas, pasang kipas. Tak ada kipas, orang dulu tak ada kipas pun, orang lain ada kipas. Ada hebat lagi, pasang aircon. Tu tak apa kat dunia. Boleh lagi, panas pasang aircon, pasang kipas. Boleh pergi kat tempat-tempat yang mana angin bertiup ke apa ke. Tapi kalau kat akhirat esok, dalam kubur esok, semuanya sama. Tak ada siapa nak kirim aircon kat kita, tak ada siapa nak pasang kipas kat kita. Amalan kita itulah sendiri ya. Jadi itulah maksud muhasabah diri kita ni, supaya esok aku berada di lubang yang sempit, lubang yang panas, lubang yang bahang. Bagaimana ya? Dia minta pada Allah, jauhilah kita daripada begitu ya. Na'udzubillah ya Allah, aku bertaubat padamu ya Allah, jauhkanlah aku daripada sifat-sifat riak. Memadailah dengan dunia yang serba ada. Cukuplah dengan apa yang ada kat dunia ni. Kalau cukup makan dah, cukup pakai dah, boleh hidup dalam rumah yang dapat melindungi daripada panas, hujan, matahari dan sebagainya pun syukur, alhamdulillah. Ya, sebab pada dunia ni sementara. Macam kita pergi supermarket tadi, kita pergi sekejap dia, atau nak balik. Mana orang pergi supermarket lama-lama?
Sampai tak balik, 2 hari tak balik. Pergi supermarket, kurang apa dah. Pergi supermarket, tak mau balik lah. Beli barang banyak-banyak, duduk situ. Tidur situ, tak risau kan. Jadi ibaratnya itulah. Kita hanya macam sementara, sekejap singgah kat dunia ni. Memadailah dengan dunia yang serba ada. Makanan sedikit, pakaian tua. Kita makan, ada makanan. Kadang ada rezeki kita sedap si ni. Esok kurang sikit, tak apa, makan rezeki orang Ta'ala bagi. Ya, dia kata pakaian tua tu pakaian biasa-biasa lah, tak ada lah hebat. Orang beli baju sampai sepasang baju 2,000, Allah Akbar, tak berbaloi langsung. Pakai berapa minit ya, pakailah maksudnya. Kalau tak nak pakai mahal pun dalam kata apa 100 lebih tu ada lah. Tapi tak ada sampai ribu-ribu. Pakai baju 2 kali ya, tak pakailah, beli lain. Pakai baju 2 kali tak pakailah, beli lain. Jadi kita ni kena qanaah ni bersederhana. Jadi kata makanan sedikit, pakaian tua. Pondok kecil sebagai tempat perlindungan. Pondok kecil tu rumah kita adalah sebagai tempat perlindungan, lindung pada panas, lindung pada hujan, lindung daripada nak salin baju ke apa orang nampak nanti, daripada aurat kita dinampak oleh orang, kan? Akhirat dia kata gantinya, dia kata ya. Akhirat gantinya tempat bersenang. Akhirat itulah tempat kita bersenang. Sebenarnya kita ni hidup di dunia, kalau kita baca betul-betul dalam kitab apa jua pun, Masya Allah, kita ni penuh ditipu daya dalam dunia ni. Tipu daya dia banyak. Hingga kita kadang-kadang lalai, lupa. Sebab itulah kita didatangkan dengan kitab Tanbihul Ghafilin ni, peringatan bagi yang lupa. Kadang lupa seronok. Tengoklah bila kita ada anak cucu ramai balik main, seronoklah lupa. Lupa tu sembahyang pun dah hujung waktu. Sembahyang pun tak boleh nak pergi berjemaah sebab apa ni, anak cucu ramai di rumah ni. Nak masak-masak, nak makan-makan. Tu nampak tu, dunia ni dia melalaikan kita, melupakan kita. Sebab itulah kita kena awas diri kita. Ya Allah, aku seronok pun seronoklah, tapi jangan sampai aku ni terpedaya. Terpedaya ni maksudnya kita ditipu daya oleh dunia lah. Kan dalam ayat Quran kata harta, anak-anak semua adalah tipu daya belaka. Betul. Tapi itulah, bukannya kita tak boleh ada anak, bukan kita tak boleh ada harta, boleh, tapi kita kena pandai. Maksudnya menjaga waktu kita, waktu dalam ibadah. Jangan kita sampai maksudnya tak buat, ataupun kita jadi solat hujung waktu. Ada Google Meet ni tak boleh ikut sebab apa? Ada anak menantu ramai di rumah, cucu-cucu habis. Ya. Ataupun itulah, maksudnya kita ni banyak sangat. Ya. Allah Ta'ala bagi kita ni dilalaikan dengan benda-benda macam ni. Jadi antaranya pula kita kena jaga hati kita daripada sifat riak tadi. Dia buat amal banyak mana pun rugi, Masya Allah. Rajin bangun malam, sembahyang tahajud, sembahyang sunat tasbih, sembahyang taubat, sembahyang segalalah kita boleh buat sembahyang tu. Sembahyang witir, sembahyang apa. Tapi kalau ada riak, habislah. Na'udzubillah. Ya. Gitu juga kita sedekah. Rajin sedekah bagus, amalan bagus, tapi bila ada riak, habis. Macam-macam lah amalan-amalan kita ni. Sebab tu kita kena, dia kata jaga hati kita ni, iaitu nak tangkis sifat riak tadi dengan istighfar. Banyak istighfar. Ya Allah, aku nak bersihkan hatiku. Kata ke Allah, selalu bercakap dengan Allah, aku nak bersihkan hatiku, ya Allah, daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tak baik. Aku nak hiasi hatiku dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Tolonglah aku, ya Allah, bantulah aku, ya Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kita. Bila hati kita bersih, zahir kita pun bersih. Mudah-mudahan juga kita diterima amal kita. Kita takut buat amal tak diterima Allah. Ya, itu yang kita takut ya. Jadi dia kata di sini, jaga amal riak kita tadi supaya jangan bersarang dalam hati kita. Allahu Akbar. Kita kenang-kenang balik lah, kadang-kadang amalan kita banyak, tapi riak pun ada juga. Na'udzubillah. Dia saya lah sebagai pengajar tentunya. Ya. Kena jauh pada sifat riak, ya Allah. Janganlah ada riak dalam hatiku. Biarlah aku mengajar agama ni kerana-Mu ya Allah, untuk memahamkan masyarakat dan juga untuk diri aku juga. Fahamkan diri sendiri, amalkan untuk diri sendiri dan juga masyarakat.
Tak boleh kata kita hebat apa semua, sebenarnya tak ada apa yang hebat. Yang hebat tu Allah Taala, ya. Ini semua pemberian ya. Allah Taala bagi kat kita. Dia bagi kita maksudnya nikmat-nikmatnya. Jadi kita kena guna nikmat tadi dengan sebaik-baiknya. Rasanya masa dah cukup. Jadi hari ini kita masuk bab riak ni, alhamdulillah, mudah-mudahan kita boleh faham dan kita cuba jaga diri kita tadi daripada sifat-sifat riak ni ya. Okey, kita berhenti hari ini. Hari ini 14 bulan 9. Masjid As-Saadah Masjid As-Saadah ni sebulan sekali ya, Selasa minggu pertama. Selasa minggu kedua. Setiap Selasa minggu kedua. Jadi kita sudahi majlis ilmu kita dengan bacaan doa ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudahi majlis ilmu kita dengan kafaratul majlis dan juga suratul Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Saya minta ampun dan maaf pada sahabat semua. Ya baik, terima kasih semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sikit sebanyak perkongsian ilmu kita hari ini ya. Ya sama-sama kita alhamdulillah. Ya jumpa lagi. Terima kasih. Ya alhamdulillah. Ya jumpa lagi. Ya terima kasih kepada Puan Hajah Rahani sebagai inilah dia punya biro, ketua biro. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang lain. Alhamdulillah boleh join sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat maksudnya beramal untuk menjauhkan diri daripada sifat riak tadi ya. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Ma'assalamah. Alhamdulillah. Ya baik. Terima kasih.